Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan, sambung lagi dengan program Minda Akhirat kita. So hari ini cerita pasal apa? Hari ini dalam video kali ini kita nak cerita pasal apakah tujuan FY menjalankan program Minda Akhirat ni. Sebenarnya tuan-tuan dan puan kan, di luar sana ada sahabat-sahabat FY, golongan-golongan mereka memang dalam golongan Minda Akhirat. Jadi mereka adalah sahabat-sahabat FY kan, insya-Allah. Jadi mereka kenal diri sendiri dan mereka tahu apa yang FY sampaikan ni adalah untuk tujuan apa dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan, sebenarnya dalam hidup kita ni kan, umur ketetapan hati adalah umur 40 tahun. Jadi dalam perjalanan kita sebagai seorang yang berminda dunia, insya-Allah kan, Allah akan bagi calling demi calling untuk mengingatkan kita supaya kembali ke jalan Allah. Untuk mengingat kita supaya apa? Supaya jadi seorang yang berminda akhirat. Untuk mengingat kita supaya kenali diri kita dan kenal Allah. Kan? Jadi kadang-kadang kita ditimpakan dengan bencana, dengan azab, dengan dugaan dan sebagainya. Tujuan ni lah untuk calling dari Allah supaya kita kita ingat Allah dan supaya kita kembali kepadanya. Dan ada kala-kalanya perkara ini terjadi ialah apabila kita bertukar tempat kerja. Kan? Kita tukar tempat kerja kepada tempat yang lebih baik. Kan? Daripada tempat yang mana dahulu terdiri pada orang-orang yang banyak melakukan benda-benda yang makruh dan haram, kan? Kepada orang-orang yang banyak melakukan kerja-kerja yang wajib dan sunat, kan? Contohnya kita kerja di tempat yang tak elok, kepada dapat kerja dekat Jabatan Kebajikan Masyarakat ke, atau dapat kerja dekat rumah anak yatim ke dan sebagainya, kan, rumah tahfiz, kan. Jadi itu penunjukan yang Allah mengajak kita ke tempat yang baik, kan. Jadi apa jadi dalam program ni, kan, Ifah berharap supaya semua mereka-mereka yang berminda akhirat ni, kan, dapat bersatu dan menyampaikan pengisahan-pengisahan minda akhirat ni, share apa yang Ifah sampaikan ni, supaya kita dapat cari lebih ramai mereka-mereka yang berminda akhirat. Sebab dalam hidup ni tuan-tuan puan, kan, kalau kita semua sama-sama berminda akhirat, kan, kita akan punya hati yang sejahtera, kita punya keluarga yang harmoni, kita akan jumpa dapat masyarakat yang elok seperti mana yang berlaku di Madinah dahulu. Jadi kepada ketika ini, kan, FY dalam perjalanan untuk mencari sahabat-sahabat yang mana boleh berkongsi share video-video yang FY jalankan ini, boleh share website www.mindaakhirat.com tu supaya ramai lagi orang faham, supaya jumlah kita jadi lebih ramai dan lebih ramai. Jadi tuan-tuan puan, sebenarnya dalam hal ini, kan, kita juga boleh lihat dalam keluarga kita, katalah kita suami atau isteri, kan, biar FY beri penjelasan. Kalau kita punya isteri yang berminda dunia, kan, dan kalau kita juga berminda dunia, jadi kita sama-sama kerja kemewahan, kerja harta dan sebagainya, kan. Jadi masa kita kaya, masa kita senang, semua okey, tak ada masalah. Tapi bila diuji dengan kemiskinan, bila diuji dengan kesukaran, kan, jadi masa itu akan keluarga itu ataupun perhubungan itu akan berantakan. Jadi ramai yang saya lihat, kan, bila berkahwin kerana gadis yang cantik, berkahwin kerana nakkan duit, kan, kerana benda-benda yang bersifat sementara ni, kan. Perkahwinan itu tidak kekal. Kita lihat, kan, kajian menunjukkan, kan, perceraian yang berlaku kepada suami isteri yang tidak mendirikan solat 5 waktu. Itu masalah dia. Jadi tuan-tuan dan puan, dalam hal ni, kan, kalau kita lihat kat sini, kalau minda dunia bertemu minda dunia, dia akan berantakan. Kerana minda dunia itu bila suka tak ada suka, dan bila duka tak ada duka, dan mereka punya prinsip yang berbeza antara satu sama lain. Ini jadi masalah. Kalau kita lihat yang satu perkara lagi, kalau katalah suami dia berminda akhirat tapi isteri dia berminda dunia, pun masalah juga. Tapi begitu pun suami boleh membawa isteri ke arah minda akhirat. Itu cukup bagus. Tapi kalau kita balikkan keadaan, kalau isteri dia berminda akhirat, tetapi suami berminda dunia, payah juga, kan. Si isteri pergi dengarlah semua pengisahan keislaman tu, pergi belajar mengaji, pergi usrah, pergi masjid untuk belajar agama dan sebagainya, kan. Tapi suami dia duduk kat rumah, tidur kat rumah, tengok TV, kan. Jadi masalah kerana isteri nak bawa suami tu payah. Sebab kata orang tua, umpama menarik pokok tu dari pucuk instead of menarik pokok tu daripada akar. Yang tu jadi masalah dia. Jadi sebaik-baiknya tuan-tuan puan, sebenarnya, kan, untuk selamat dalam hidup ni, kan, dua-dua suami dan isteri berminda akhirat, kan. Bila dua-dua berminda akhirat, mereka akan punya prinsip yang sama. Jadi mereka akan hidup bahagia, tuan-tuan puan. Bahagia kenapa? Sebab kalau ada apa-apa pun, kan, orang pelakukan, kan, mereka akan maafkan. Kerana mereka tahu, kan, memaafkan itu adalah lebih baik, kan. Kalau kata benda yang dilakukan, semua dilakukan ikut sunnah, ikut prinsip-prinsip yang benar. Mereka bukan orang yang kedekut, kan. Mereka ada orang yang sentiasa membantu, suka berkhidmat dan sebagainya. Jadi tuan-tuan puan, kan, kalau anda punya isteri yang berminda akhirat, kalau anda berminda akhirat, percayalah kehidupan anda akan berada dalam keadaan yang lapang, berada dalam keadaan yang bahagia. Buat kata hamka, kan, tuan-tuan puan. Kalau kita nak pergi syurga, kan, kalau kita nak ahli syurga, kan, tuan-tuan puan, kan, sebenarnya kat dunia ni kita boleh dah rasa syurga tu.
mana hidup kita lapang, kita tak ada masalah kewangan, tak ada masalah apa-apa pun kan. Hidup kita dipermudahkan Allah. Kenapa? Sebab kita berada dalam lindungan Allah SWT. Yang tu yang penting. Jadi tuan-tuan puan, fikir-fikirkanlah apa yang Ifah cakap ni kan. Jadi sahabat-sahabat luar sana yang setuju dengan pengisian-pengisian yang Ifah jalankan dalam IG atau YouTube ni kan, Ifah harap like dan share supaya lagi ramai orang di luar sana yang akan putih hatinya, akan bersih hatinya dan menjadi orang-orang, insan-insan yang berminda akhirat. InsyaAllah. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Baik.